Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi saya Razi tiap minggu jumpa muka ni kan. Harap-harap tak bosan lah. Hari ni dalam episod khas saya, alhamdulillah hari ni santai, free. Sebab saya hari ni saya apply cuti untuk hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Dan alhamdulillah ada dekat rumah, dan sempatlah jalan-jalan tengok kebun saya, tengok pokok-pokok pisang saya dekat belakang ni. Okey, kemudian ada pokok dulang Belanda, dan juga rawat kebun-kebun kecil saya yang saya dah lama dah tak tengok sebab asyik tinggal je. Dan hari ni saya berkesempatan nak kongsi satu tips untuk cili lah. Sebenarnya saya dah lama tak buat konten pasal cili sebab ada subscriber yang minta kat saya cara-cara nak penjagaan cili ni macam mana. Lebih-lebih lagi dengan penyakit kerinting ataupun orang cakap trip, kena trip. Dan kalau anda nampak dekat telinga saya ni, ini rokok tapi bukan untuk dihisap. Tapi kita nak buat apa? Kita nak buat resepi bagaimana untuk mengelakkan daun cili daripada terkena penyakit CMV ataupun mosaic virus. Jom. Okey, saya dekat sini, saya di tepi rumah saya ni saya ada belarnap, dan juga ini adalah pokok-pokok uji kaji saya. Ini pokok uji kaji saya, iaitu pokok cili lah. Sekarang ni ada 3 pokok cili yang saya uji kaji. 1, 2 dan 3. Okey. Jadi apa perbezaan 3 pokok cili ni? Okey, pokok cili yang pertama ini adalah yang kita panggil penyakit dia dah memang teruk dah. Okey. Ini yang kita risau. Cili ni kerinting dan ianya terbantut. Saya boleh cakap pokok cili ni memang tak sihat langsung. Dengan batang dia yang terkecil yang saya tak jaga langsung macam ni kan. Dan tiba-tiba ada pula pokok betik boleh tumpang tumbuh dekat dalam polybag ni. Okey. Jadi inilah penyakit yang paling ditakuti oleh setiap mereka yang menanam cili. Okey. Jadi ini yang saya gunakan baja biasa. Saya sembuh racun serangga yang biasa tetapi tidak pulih. Masih tidak pulih. Ini pula adalah pokok cili yang sebelum ni memang kerinting. Kemudian saya sembuhkan dengan ramuan tembakau yang saya buat, dan ia mula memulihkan diri. Okey. Boleh perasan kan ada sedikit yang kerinting di sini, tetapi dia mula menumbuhkan daun-daun baru yang cantik yang tidak kerinting. Alhamdulillah. Saya sembuh. Sebenarnya sebelum ni pokok ni memang kerinting teruk. Memang kerinting sangat teruk Kemudian saya sembuh. Ini hasilnya selepas 3 minggu disembuh. Ia mula mengeluarkan daun baru yang cantik dan juga mula mengeluarkan bunga. Okey. Dan juga ini adalah pokok ketiga uji kaji saya yang mana saya sembuh. Ramuan saya, resepi saya sembuh daripada awal sehinggalah sekarang. Saya sembuh setiap hari. Dia ada tanda-tanda nak kerinting, kemudian dia elok, dia tidak menjadi. Maknanya semburan tu menjadi, dan bunga dia dijangka sangat lebat. Bunga saya target cili ni buah dia banyak nanti. Okey, dan batang dia pun gemuk. Yang ni sepatutnya bila tanam cili kita kena buang lah yang tepi-tepi ni, tapi saya memang tak buang. Saya sengaja tinggal. Okey, alhamdulillah. Jadi macam mana nak buat racun ataupun ramuan resepi yang saya buat untuk mengelakkan penyakit cili kerinting ni. Okey, so bahan yang paling penting kita nak guna hari ni adalah rokok. Tak kisah rokok apa-apa pun sebenarnya kan. Rokok janji dia tembakau, rokok yang telah diproses lah. Sebenarnya dalam rokok ni banyaklah racun-racun yang kita tak tahu, yang mana secara ajaibnya ianya bagus juga untuk mengendalikan serangga pada pokok-pokok tanaman. Yang saya guna sekarang ni adalah rokok suria gudang garam. Yang ni wak-wak dekat kampung saya kalau lepak kedai makan memang suka lah hisap rokok ni. Ni pun saya pau daripada member tadi sebatang, sebab saya agak dah lama juga berhenti merokok, mungkin dalam 3-4 bulan alhamdulillah. Jadi inilah bahan pertama kita, rokok gudang garam. Dan juga bahan kedua kita adalah serbuk kunyit. Ini ya dia bahan rahsia yang orang tak tahu. Gudang garam, rokok sebatang, dan juga serbuk kunyit. Atau juga boleh digunakan kalau tidak berapa yakin dengan serbuk kunyit yang ni, boleh juga digunakan kunyit hidup tu. Isi kunyit ubi kunyit tu di blender tak ada masalah. Okey, jadi benda yang paling penting sekali, 2 ni lah. Okey, dah ada benda yang ni, kita hanya perlu buat 2 langkah mudah, iaitu menyediakan penyembuh. Mana saya punya penyembuh?
Okey, jadi ni saya ada penyembur saya ni, penyembur orang Jawa panggil semprotan tau. Ni penyembur ni kurang lebih dia punya kuantitinya adalah 500 ml lah. Okey, ni adalah 500 ml. Dan sekarang ni benda pertama sekali yang kita kena buat adalah kita ambil sedikit serbuk kunyit ni, sedikit sahaja, jangan banyak-banyak, agak-agak lah dalam setengah sudu makan. Ini pun susah agak nak masuk kan ni. Alamak, tumpah. Tak apa. Kalau korang buatlah hati-hati Saya payah sikit nak buat sebab nak pegang phone lagi kan. Sebab tadi tumpah, so saya top up lah. Kalau tak, setengah sudu makan je. Okay. Habis bersepah. Alright. Jadi sekarang ni serbuk kunyit dalam ni. Dan juga ini dia, rokok sebatang. Jadi kita akan hancurkan, kita akan keluarkan dia punya tembakau semula. Saya akan letak dalam ni semua macam ni. Okey, nampak tak? Saya cuma perlu letak sahaja. Okey, dengan puntung dia sekali kita letak. Okey, so sekarang kita tutup dan kita isi air sehingga penuh. Ya, so tutup lah. Okay, dah dapat macam ni. So lepas tu apa kita buat? Goncang. Okay, goncang macam ni. Sebenarnya yang terbaik sekali adalah dibiarkan setengah hari lah. Maknanya sehingga tembakau tu betul-betul keluar dia punya ekstrak-ekstrak dia semua. Okay. Jadi selepas digoncang macam ni, sedia digunakan untuk disembur pada cili yang terkena penyakit lah. Okey. Dan saya sembur je di keseluruhannya lah, batang, daun. Okey, jadi sebenarnya cara ni hanya sesuai pada pokok di awal pertumbuhan di awal pertumbuhan. Jadi bila pokok cili tu masih kecil lagi macam ni boleh lah. Tapi kalau pokok tu dah besar dan kerintingnya sangat teruk, saya tak jamin lah boleh berhasil. Alright. Okay. Dan saya sarankan semburan ini dilakukan dari awal, dari awal selepas pokok cili dipindah tanam. Okay. Jadi bila kita tanam tu, seeloknya masa menyemai pokok cili, kita semai di dalam kelambu lah, untuk menghindarkan daripada penyakit-penyakit dan juga menghindarkan daripada serangga-serangga. Dan salah satu lagi yang sangat sering membawa penyakit adalah pokok-pokok penumpang yang berada di dalam polybag. Yang ni saya dah clearkan lah. Biasanya akan ada pokok-pokok penumpang di dalam polybag. Jadi itu adalah faktor utama. Dan juga cuaca, selalu kena panas, selalu hujan panas, hujan panas, hujan panas. Itu juga akan memanggil serangga untuk berlindung di bawah daun. Jadi bila serangga tu berlindung di bawah daun, secara tidak langsung ianya membawa penyakit yang akan membawa kepada penyakit yang kita panggil CMV, iaitu C tu saya tak ingat apa. MV adalah mosaic virus, ataupun orang akan lebih panggil cakap kena trip. Okey, cili tu kena trip. Jadi ini pokok yang saya jaga, saya sembur daripada awal sehingga akhir, dan memang tiada serangga langsung yang disinggah di sini. Alhamdulillah, pokoknya sangat memberangsangkan, buahnya pun saya rasa lebat. Dan ini walaupun telah kerinting macam ni, saya cuba jugalah sembuh. Mana tahu dia boleh tumbuh daun-daun yang baru yang cantik. Okey, yang ini saya rasa dalam sebulan lagi dia akan menjadi cantik semula. Okey, jadi itu saja perkongsian saya setakat ini. Alhamdulillah, dua cara mudah, dua bahan mudah. Rokok sebatang dan juga serbuk kunyit, atau juga boleh gunakan air kisaran kunyit hidup. Jadi semoga bermanfaat kepada korang-korang sana yang ada masalah dengan cili kerinting. Jadi setakat itu saja untuk hari ini. Bagi korang yang suka dengan channel saya, teruskan menyokong Wong Jawa Official dengan menekan butang subscribe, like, share dan komen. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.